Selamat sejahtera. Saya Tamara Cilvi, anak perempuan Lecumanan, nombor matriks 282574. Tajuk kumpulan saya adalah kemiskinan gelandangan. Saya ingin bincang mengenai kesan isu gelandangan. Melalui kajian Syazwani dan Azlinda 2016, mengatakan impak negatif memberi kesan kepada kesejahteraan serta kefungsian sosial kehidupan gelandangan. Sebab itu, kebanyakan gelandangan yang diletakkan di pusat pemulihan mengalami tahap kekhawatiran dan kemurungan sehingga membawa kepada masalah mental membimbangkan. Selain itu, faktor lain ialah tekanan hidup dan perasaan, kurangnya sokongan sosial dan sikap acuh tak acuh terhadap masalah yang dialami. Tambahan lagi, kesan lain gelandangan ialah turut melibatkan diskriminasi kerana kemiskinan hidup dan masyarakat berpandangan seseorang pada gelandangan kerana ada ramai antara mereka yang terlibat dengan aktiviti jenayah seperti mencuri bagi meneruskan kelangsungan hidup sehari-harian. Justru itu, ada juga pihak terutamanya pihak berkuasa yang menyalah ertikan gelandangan sebagai puak pengemis kerana keadaan mereka yang serabai, kotor dan tidak terurus. Implikasi lain yang timbul dari golongan gelandangan ialah menyebabkan mereka malas berusaha untuk membaiki kehidupan. Ini disebabkan kerana sering kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Khadijah binti Yaakob, nombor matrik 282548. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan-kesan kemiskinan gelandangan. Okey, kesan yang pertama adalah kesan gelandangan kepada gelandangan. Kebanyakan gelandangan yang ditempatkan di pusat pemulihan mempunyai kadar kebimbangan atau kemurungan yang tinggi. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, iaitu tekanan hidup yang tinggi, kurang sokongan sosial dan mengambil sikap sambil lewa terhadap masalah mental dan juga kurang pengetahuan tentang perkhidmatan kesihatan dan komuniti. Okey, kesan yang kedua adalah stigma masyarakat kepada gelandangan. Didiskriminasi sumber yang terhad dan tiada institut yang ingin membantu memecahkan kitaran kemiskinan ini dan juga merupakan faktor atau punca kemiskinan di negara kita. Selain itu juga, gelandangan turut dipandang serong oleh masyarakat kerana melakukan aktiviti mencuri untuk meneruskan kehidupan seharian. Stigma sosial yang sering dikaitkan dengan gelandangan adalah tempat itu berbau kotor, tempat itu tidak bersih dan tempat itu berbau busuk dan malas bekerja. Namun, masyarakat tidak boleh memberi stigma sosial yang negatif itu kepada seseorang gelandangan tersebut. Okey. Kesan yang ketiga adalah kewujudan bantuan sukarelawan. Okey. Selalunya sukarelawan ini dia terdiri daripada pelbagai pihak, iaitu mereka akan memberi makanan pada setiap malam kepada gelandangan. Sukarelawan ini juga terdiri daripada badan berkanun, badan bukan kerajaan dan pelbagai lagi jenis agensi lah yang dapat membantu gelandangan yang hidup merempat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyukri bin Ahmad, nombor matrik 282236. Saya akan membentangkan tentang solusi isu kemiskinan gelandangan. Dalam keterbukaan negara dalam berdepan lihatkan ekonomi memberi impak yang besar terhadap segelintir individu yang tidak berkemampuan. Istilah yang digunakan terhadap mereka adalah golongan gelandangan atau dikenali sebagai homeless. Ialah individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat berteduh yang tidak mencukupi untuk mereka berteduh pada waktu malam. Malaysia mempunyai Akta Orang Papa 1977 Akta 183 yang diperuntukkan untuk menjaga dan memulihkan individu yang papa serta mengawal kutu rayau yang terdapat di negara ini.
Berdasarkan akta tersebut, individu papa ini turut dikesan menjalankan aktiviti mengemis di tempat awam. Golongan gelandangan ini kebanyakan mereka berusia dalam lingkungan 30 tahun ke atas dan rata-rata mereka ialah kaum lelaki. Ini amat membimbangkan dengan suasana seperti ini semakin hari kerana ia memberikan pandangan buruk bagi para pelancong luar yang datang ke Malaysia. Faktor utama yang menyebabkan masalah kemiskinan gelandangan adalah kebanyakan daripada golongan ini tidak menerima sumber pendapatan yang tetap kerana mereka tidak memperoleh pekerjaan yang mampu memberi mereka sumber pendapatan yang stabil dan tetap. Kebiasaannya, cara mereka meneruskan kehidupan seharian dengan mengumpul dan mengutip barangan lusuh. Rutin mereka seperti peribahasa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maksudnya, orang miskin yang rezekinya dicari hanya cukup untuk makan pada hari itu sahaja. Kerajaan bekerja keras mengambil tindakan untuk menangani isu gelandangan seperti Rich Organisation oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani isu kemiskinan gelandangan dan Mesyuarat Majlis Sosial Negara memutuskan untuk menubuhkan sebuah pusat sehenti intervensi untuk membantu golongan gelandangan. Kajian mendapati bahawa sebanyak 15% hingga 30% daripada golongan tersebut menghidapi penyakit kronik. Mereka tidak mempunyai kesedaran tentang penyakit yang dihadapi. Ini telah mengakibatkan keadaan mereka tidak terurus dan ada sebahagian daripada mereka mempunyai masalah mental. Antara langkah untuk mengatasi masalah ini ialah membuka pusat perlindungan bagi melindungi golongan tersebut. Golongan gelandangan akan dilindungi serta dijaga kebajikan mereka. Mereka juga di antara golongan yang kurang bernasib baik yang melata di atas muka bumi. Bukan bermaksud golongan tersebut membusukkan bumi, tetapi mereka adalah golongan yang bertanggungjawab oleh Tuhan kepada umat manusia lain bagi menjaga kemaslahatan ummah. Apabila wujudnya pusat perlindungan, segala kebajikan mereka seperti makan, minum, pakaian dan kesihatan akan dijaga. Dengan cara ini, mereka akan dihargai dan dalam masa yang sama cuba membawa diri daripada keluar kompok itu bagi mencari kehidupan yang lebih baik dan sihat. Kesimpulannya, kerajaan tidak pernah berdiam diri atau memandang rendah terhadap isu ini. Kita harus membantu organisasi yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani isu golongan gelandangan. Inisiatif daripada pelbagai pihak mampu mewujudkan masalah kewujudan golongan gelandangan. Tidak mustahil suatu masa nanti bandar-bandar ini akan bebas daripada kewujudan golongan ini. Akhirnya, sekiranya pihak kerajaan memberikan bantuan dengan lebih efektif dan masyarakat mula mengubah perspektif mereka terhadap golongan ini, maka golongan ini dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful bin Jaafar. Kumpulan kami dah diberi tugasan untuk menyiapkan satu assignment tentang kemiskinan gelandangan. Okey, bagi part saya telah ditugaskan untuk menguraikan sedikit tentang cara-cara menyelesaikan kemiskinan gelandangan. Okey, untuk pengetahuan, saya memang menggunakan siaran internet. Okey, bila saya gunakan siaran internet, saya selalu pergi YouTube. YouTube ni memang platform yang paling bagus lah kita nak cari informasi-informasi tentang benda yang berkaitan dengan tugasan kita. Contoh saya akan tarik dengan kat sini isu gelandangan. Kita dah keluar terus. Okay, nampak ni kat sini kita boleh tengok macam-macam ada usahawan, video viral mengenai yang ada orang dimalukan oleh usahawan, ada gelandangan yang berjaya. Okey, kita dapat lihat kat sini macam mana dia orang berjaya
dan macam mana dia orang survive daripada seorang yang tidur tepi jalan, tidur kat mana-mana. Lepas tu dia orang berjaya mengubah tahap hidup dia orang kepada yang lebih baik lagi. Okay? So kita tengok satu contoh dia kat sini. Kita buka Esrawani, kita buka kat sini, tengok sikit. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can... Isu gelandangan dan sampah di Kuala Lumpur Okey, kita dapat lihat Esrawani 6 tahun lepas dia dah keluarkan cerita tentang isu gelandangan ni. So, kita tengok apa yang dia cakap. masih lagi memerlukan lebih perhatian pihak berwajib. Mengikut bancian yang dibuat pihak berkuasa tempatan, ketika ini terdapat hampir 2,000 gelandangan di ibu kota setiap hari. Okey, berita ni tahun 2016 lah. So, lebih kurang jumlah yang banyak tu. Okey, per tahun tu. Sambil menantikan 3 pusat pelindungan gelandangan yang dijangka ditangani. Kita ikuti laporan wartawan Syahad Tajuk berita ni pun dah tengok tindakan komprehensif dalam menangani isu. Rizal. Dalam perjalanan kami ke lokasi sebuah prasarana pejalan kaki dan basikal terbaru yang bakal beroperasi Mei nanti, kami terserempak dengan satu pemandangan yang kurang menyenangkan. Dan bertindak setelah situasi sebegini menjadi viral di media sosial. Pihak yang sedang dan cuba mengusahakan cara menangani isu gelandangan dan juga pembuangan sampah di tempat terbuka. Namun, demi melonjakkan sektor pelancongan dan menjaga nama baik. Okey, kita dapat tengok kat sini memang isu gelandangan ni dah wujud punya lama. Sampai orang kata dah jadi macam sebati tau dekat bandaraya yang besar ni. Jadi banyak pihak patutlah mainkan peranan dia orang untuk membantu pihak gelandangan ni untuk majukan diri dalam diri dia orang. Okey, kat sini saya nak share sikit dekat mana saya selalu cari saya punya source. Okay, saya selalu buka berita tau. Orang membuat berita. So, kat sini kita boleh baca macam-macam yang jadi kat sini. Contohnya macam ni. Gelandangan. Okay. Cerita lah kat sini. Macam-macam dah cerita kat sini. Apa pendekatan yang dibuat. Apa yang NGO buat. Apa yang kerajaan buat. Macam di Kuala Lumpur ni, kerajaan dah buat satu anjung singgah yang ditadbir oleh Yayasan Kebajikan Negara YKN. Okey, anjung singgah ni sebuah pusat perkhidmatan bantuan sosial lah yang membantu golongan gelandangan ni yang nak diri dia berubah. So kalau mana-mana gelandangan ni nak diri dia berubah, dia YKN akan bantu dia orang. InsyaAllah. Okey, sedikit tentang maklumat yang saya dapat lampirkan untuk tetapan anda lah. Okey. Itu saja yang saya boleh kongsi setakat ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Lutfi Zaid bin Abdul Rahman, nombor matriks 282309. Saya akan menceritakan tentang poster. Berikut adalah poster yang telah kumpulan kami siapkan dan sumber poster-poster gambar-gambar tersebut daripada Google. Selain itu, kami menggunakan Microsoft Word untuk membuat editing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli, 282274, ingin mengupaskan tentang dapatan isu bagi kemiskinan gelandangan di Malaysia. Terdapat beberapa kajian lalu yang merujuk kepada gelandangan dan faktor penyumbang kepada isu ini di seluruh dunia. Ini menunjukkan ianya adalah merupakan isu sejagat bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Merujuk kepada Muhammad Syafiq dan Doris Padmini 2018, gelandangan didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai rumah berdasarkan skop perumahan sesebuah negara, tetapi ianya bukanlah satu definisi yang tepat dan khusus terutama di Malaysia.
Merujuk Muhammad Syafiq dan Doris Padmini, mereka juga menyokong pendapat melalui kajian terdahulu oleh G dan Omar pada tahun 2015 berdasarkan peratusan gelandangan di Malaysia yang terbagi kepada dua bahagian iaitu gelandangan utama dan gelandangan sekunder. Seramai 70.9% orang awam berpendapat gelandangan utama merupakan mereka yang tiada tempat perlindungan dan tempat tinggal di jalanan, manakala 29.1% berpendapat gelandangan sekunder termasuk di dalam kategori orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berpindah randah. Berikut merupakan faktor seseorang hidup bergelandangan merujuk kepada statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti ketiadaan pekerjaan, miskin berpendapatan, miskin tua dan sebatang kara, penagihan dadah, pengabaian dan sebagainya. Menurut Syafiq dan Doris Padmini, kemunculan gelandangan terbahagi kepada dua faktor iaitu faktor luaran yang terdiri daripada pengangguran, bencana alam dan perang serta faktor dalaman yang terdiri daripada tahap pendidikan, sakit jiwa, cacat dan tiada penyediaan awal untuk meneruskan kehidupan di pusat bandar. Manakala Kubashirah, Muhammad Syamimi dan Nurul Huda 2017 berpendapat tahap kesihatan mental dan kemahiran hidup seseorang individu mempengaruhi seseorang untuk bergelandangan. Ini kerana apabila mereka tidak berupaya untuk menghadapi tekanan hidup dan mengekalkan kemampuan mereka untuk mengawal kehidupan seharian menyebabkan masalah kesihatan mental dan akan menyumbang kepada isu ini. Melalui kajian mereka, jantina dan usia memainkan peranan yang tinggi dalam peningkatan jumlah gelandangan di Malaysia. Manakala merujuk kepada umur pula, 1 daripada 5 individu bergelandangan adalah mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amsyar bin Muhammad Arifin, nombor matrik 282360. Kesimpulan isu kemiskinan gelandangan. Seperti yang kita sedia maklum, isu gelandangan semakin bertambah setiap hari terutama di kawasan tumpuan penduduk seperti di ibu kota Kuala Lumpur dan di sekitar Selangor. Berdasarkan kajian juga mendapati bahawa negeri yang mencatatkan jumlah gelandangan tertinggi ada di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Hal ini berkemungkinan berlaku di negeri-negeri berikut kerana taraf dan kos sara hidup yang tinggi. Para gelandangan yang turut dikenali sebagai komuniti jalanan berpunca dari desakan hidup dan tekanan akibat dari pengangguran dan sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan mental sehingga mendorong mereka menghabiskan kehidupan di atas jalanan sahaja. Namun begitu, pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan NGO telah mengembleng tenaga dan usaha dalam membantu mengurangkan beban yang ditanggung oleh para gelandangan di negara kita. Kesedaran terhadap isu gelandangan perlu diketengahkan terutama dalam kalangan pihak berkuasa dan masyarakat sendiri agar dapat bersama-sama membantu menyelamatkan komuniti jalanan yang terabai dan sekaligus mengurangkan perspektif negatif terhadap mereka yang tinggal di jalanan. Kewujudan dan kebanjiran para gelandangan di ibu kota sedikit sebanyak menjaskan imej dan memberi implikasi negatif terhadap negara dan masyarakat dan negara. Bukan itu saja, malah apa yang kita dapat lihat juga adalah peningkatan gelandangan berlaku semasa negara kita dihimpit pandemik. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepanjang pandemik melanda sedikit sebanyak telah menjejaskan kehidupan masyarakat Malaysia termasuk gelandangan sedia ada. Berdasarkan satu kajian oleh para sukarelawan juga mendapati bahawa komunikasi kreatif adalah sangat penting bagi mendekati para gelandangan dan sedikit sebanyak dapat membantu mereka memperbaiki kualiti kehidupan masing-masing. Sejajar dengan pelan pemulihan negara yang diperkenalkan, pihak kerajaan juga telah mengeluarkan beberapa inisiatif bantuan kepada mereka yang terjejas di sepanjang pandemik. Bantuan juga telah disalurkan kepada para sukarelawan yang dilantik bagi membantu meringankan beban rakyat. Hasil pemerhatian dan kajian semasa, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya isu gelandangan adalah seperti isu pengangguran, masalah keluarga, manduan dan penagih. Sehubungan itu,
Sebagai rakyat yang prihatin, kita seharusnya menyokong usaha kerajaan dengan bersama-sama menolak stigma negatif terhadap gelandangan dan sekaligus bekerjasama menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mereka. Isu gelandangan ini sedikit sebanyak mampu menjejaskan kesihatan mental mereka yang terlibat. Oleh yang demikian, mereka sangat memerlukan sokongan dari masyarakat sekeliling untuk meneruskan kehidupan dan memperbaiki kualiti hidup mereka. Okey, selamat malam semua. Hari ini kita nak bincang pasal assignment. Malam. MPU 1043, kemiskinan gelandangan. Okey, so saya akan bagi tugasan lah, pengenalan saya buat. Lepas tu kesan isu bagi dekat Selvi dengan Siti Khatijah. Solusi isu Muhammad Syukri. Muhammad Syukri hari ni tak dapat hadir sebab dia bertugas kan? Ya, bertugas. Lepas tu kedua untuk Saiful, solusi isu. Compile video ni Zul akan buat. Zul buat compile video. Ya Kak, saya yang buat yang part yang combine video tu. Okay. Infografik, risalah dan sebagainya buat tu Lut. Okay, Lut pun tak ada, Lut bertugas. Pembentangan grup ni Din akan buat. Din akan bentang live ke macam mana ni? Live ke video? Mana-mana boleh, bagi tahu je. Okay, ikut keselesaan Din sendirilah. Dapatan isu Arsyad. Lepas tu kesimpulan Amsyar. So semua tugasan ni kena submit dekat saya lah 15 Amsyar tak dapat pada atau sebelum. Amsyar tak dapat hadir bertunang. Ya, pada Amsyar. Lepas tu due date ni 19 Disember semua. Semua faham murid-murid? Faham. Jago. Jelas Jelas. Okey, dah kat. Dah ambil gambar apa tak? Boleh lah ambil gambar. Din ambil gambar Din. Kak Sevi tak nak stop dulu ke Kak Sevi? Dah boleh stop lah. Rekod dah boleh stop lah. Rekod stop lepas tu ambil gambar lah.